亲爱的姐妹们，平安！非常感谢神的恩典，我们进入了新的一个月份，就是7月份，也是2022年的下半年。我们非常感谢神的保守看顾，让我们来唱一首诗歌：普天下万国万民都当赞美创始造化之神。Puji syukur, ibu-ibu sekalian, kita sudah memasuki bulan Juli, bulan yang baru, dan juga semester yang kedua di dalam tahun 2022 ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan, yaitu puji-pujian PPK nomor 9. Hai makhluk, Allahmu besar, bernyanyilah dan bergemarlah. 天之下万国万民，赞美壮士造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。天之下万国万民，赞美创始造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚。我们一同来看马可福音第8章27节到38节。Mari kita buka kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Saya bacakan di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 耶稣和门徒出去，往盖撒利亚腓立比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就警戒他们不要告诉人。从此他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过3天复活。”耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”于是叫众人和门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我和福音上吊生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。 Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyinya.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia, yaitu diri Dia sendiri, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun, yaitu Yesus sendiri, akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringin malaikat-malaikat kudus. Mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。天父，求你对这一段圣经向我们启示明白你的心意，使我们知道怎么样讨你的喜悦。Bapa Surgawi, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui Alkitab yang kami baca, supaya kami mengerti dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa mengikut Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.马可福音第8章，刚才我们所念的27节到38节，有许多非常重要、非常基本的这个教训在里面。第8章27节到30节，我们看见耶稣基督给他的门徒考试，考什么呢？考一考他们对耶稣的认识。Injil Markus pasal yang ke-8 yang barusan kita baca, ada banyak kebenaran-kebenaran yang sangat prinsip sekali, yang merupakan dasar iman kepercayaan kita, yang kita perlu ketahui. Ayat 27 sampai ayat 30 kita melihat pengakuan Rasul Petrus. Ya, di dalam beberapa ayat ini kita melihat Tuhan Yesus memberikan ujian kepada murid-muridnya. 马可福音一共有16章，在这个16章的中间就是第8章，本章就是第8章。这个作者马可就记载耶稣拷问门徒对他身份的认识，就是记载这一段呢，记载彼得怎么样代表其他的门徒宣告他们对耶稣的认识。彼得宣告承认耶稣基督是弥赛亚，耶稣基督是救主。马可特别安排这件事情，把它放在这个马可福音这个福音书的中间18
总共有16章，这个是在第18章，就是在中间的部分。这象征什么呢？象征福音达到了最高峰。在那个时候，在社会上，人们对耶稣的身份仍然有很多不停的争论他这人到底是谁。Saudara sekalian, Injil Markus ada 16 pasal. Nah, hari ini kita mempelajari pasal yang ke-8, ya, di tengah-tengahnya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini, Markus menempatkan hal-hal itu di pertengahan di seluruh kitab Injil Markus. Udah 50%-nya. Jadi Markus penulis ini mencatat bahwa Tuhan Yesus memberikan ujian kepada murid-muridnya tentang status Yesus. Nah, Rasul Petrus dia seperti menjadi jubir mewakili murid-murid yang lain, memproklamasikan, ya, memberitakan, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat. Nah, kenapa peristiwa ini Markus menempatkan, memposisikan di pertengahan kitab Injil Markus? Nah, ini melambangkan, menyatakan bahwa Injil sudah sampai kepada klimaksnya, ya, kepada klimaksnya, pengakuan murid, ya, terhadap status Yesus Kristus. Pada waktu itu di masyarakat komunitas Yahudi banyak orang masih memperdebatkan, membincangkan status Yesus. Sebetulnya siapa sih dia? 第27节，耶稣问门徒：“你们说，人们说我是谁？”这是第一个题目，它有2个题目。第一个题目就是说，你们讲一讲，那别人说，人们说我是谁？那么门徒就回答，门徒说，有的人说你是施洗约翰，有的人又说你是以利亚，有的人又说你是先知中的一位。那么这些答案呢都是不对的，你记得吗？在马可福音第6章，这个希律王也以为耶稣是施洗约翰，记得吗？就是他说他就是施洗约翰，是前一阵子我把他砍头的那一位现在复活了。所以这些都是当时的犹太人在社会里面他们所讲论的有人以为耶稣是施洗的约翰，有人以为说不，他是以利亚，旧约先知里面的一位，有的人说总而言之他就是先知里面的一位。这些答案都是不对。第二个问题，第二个题目，耶稣说我知道了，人们是这样议论我。那么现在第二个题目，那我就要问你们了，你们说我是谁？现在不要听别人了，我要听你们。你们说我是谁？所以彼得就好像是一个代言人，他代表其他的是一个门徒，他说你是基督。基督就是受膏者，在旧约里面有3种人必须受膏，你做王要受膏，你是做先知也要受膏，你接任大祭司的职分也要受膏。Saudara sekalian, di dalam ayat 27 Yesus memberikan ujian. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, ya, kamu di luar pasti sering dong dengar orang-orang membicarakan saya, kata orang lain, siapa ini saya sebetulnya? Maka murid-murid menjawab, oh Rabi, ada orang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ingat nggak di dalam pasal yang ke-6, Raja Herodes, dia kan bilang, oh ini Yohanes Pembaptis adalah, Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang pernah saya bunuh. Saudara mungkin masih ingat ya itu ya, kita pernah bicarakan hal itu. Lalu ada murid yang bilang, oh ada lagi guru, ada lagi orang bilang engkau adalah Elia, satu nabi di dalam perjanjian lama. Ada juga orang bilang, pokoknya ya
mungkin bukan Yohanes Pembaptis, pokoknya dia adalah salah satu dari antara nabi-nabi. Saudara sekalian, jawaban ini salah. Nah, jawaban orang-orang terhadap Yesus nggak tepat. Oke, sekarang ujian soal yang kedua. Sekarang Yesus bilang, sekarang saya nggak mau dengar bagaimana kata orang. Saya mau dengar kata kamu. Menurut kamu, saya ini siapa? Rasul Petrus bicara cepat. Dia seperti jubir dari teman-temannya. Dia berkata, engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam Alkitab ada 3 macam orang yang diurapi. Yang pertama adalah raja. Ya. Sebelum dia duduk di atas tahta, dia diurapi. Ya, dia diurapi. Orang macam yang kedua yang diurapi adalah imam besar. Ya. Waktu dia menerima jabatan imam besar, dia juga diurapi. Yang ketiga, Mesias yang diurapi adalah nabi. Ya, nabi juga diurapi. Nah, Rasul Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi, engkau adalah Kristus, engkau adalah raja. 知道人们对耶稣的看法和认识是有必要的，我们要听一听人家到底怎么样评论耶稣，人家到底怎么样看耶稣，这是有必要的。但是呢，这不够，我们本身必须对耶稣基督有清楚正确的认识，有清楚正确的认识。所以呢，耶稣就问门徒，现在不要听别人，要听你们，要看看这些门徒对他有怎么样的认识，所以弟兄姐妹，我们不但要听别人怎么样评论耶稣，因为这个评论呢，有的时候啊是不对的。就好像我们要认识一个人啊，有的时候我们没有直接问他什么，我们会问别人，那个人到底是怎么样，他的性格怎么样，他的脾气怎么样，我们问很多关于某一个人啊，我们问别人，那么别人的回答有的时候也许是正确，有的时候不正确。那我们要真正认识一个人，除了可能我们先听听别人，那我们都花时间呢，就去面对这个人，要去听那个人本身，听他说话啊，跟他在一起花时间，我们才会真正的认识那一个人是谁啊。所以呢，耶稣基督也是这样，他除了问门徒别人说我是谁，进一步他就说你们说我是谁。所以呢，我们每一个人必须对耶稣基督啊，跟耶稣基督建立个人的关系，听他说话，花时间去认识他，不能够单单从别人的口中听来的啊。虽然可能我们中间有一些人信耶稣，可能你信耶稣最初也是这样，可能先听别人谈论，那是可以的，但是后来呢，要进一步个别的认识他，个别的了解他，跟他建立个人的关系。Saudara sekalian, ada kalanya kita mau kenal seseorang, mungkin kita sungkan kali ya ngomong sama orang tersebut, kita bisa tanya orang lain, dia siapa sih? Ya, apa sih posisinya, statusnya, orangnya bagaimana sih, ini itu. Nah, setelah tanya banyak-banyak, kalau kita betul-betul mau kenal orang itu, kita harus bagaimana? Kita harus cari waktu, ya kan? Memakai waktu, ya kan? Kita harus ada pendekatan dengan orang itu, bersama-sama dengan dia, ya, mendengar apa yang dia katakan. Ya, demikian juga Tuhan Yesus. Ujian yang pertama dikatakan, kata orang lain, saya ini siapa? Biar murid-muridnya pada memberikan jawaban. Maju selangkah, kata Yesus. Sekarang saya mau dengar kamu. Ya, kamu kan murid saya. Ya, menurut kamu ini saya siapa? Nah, Petrus sudah bilang, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi. Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa
Kita mengenal Tuhan Yesus mungkin pada awalnya ya kita dengar dari orang, dari teman kita kali, mungkin dari orang Kristen, mungkin juga dari orang yang bukan Kristen ya. Mungkin dia juga pernah dengar khotbah kali apa dan sebagainya, tapi dia bukan orang Kristen. Dia bicarakan Yesus begini begitu. Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang nggak benar. Nah, kita sendiri kalau betul-betul mau mengenal Tuhan Yesus, kita harus dengar apa kata dia. Kita harus pakai waktu bersama-sama dengan dia untuk maju selangkah mendengar dia. 那彼得对耶稣说：“你是基督。” Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Kristus, engkau adalah yang diurapi." Nah, Yesus 很满意。符类福音、马太福音第16章17节，耶稣很满意彼得的回答。Di dalam Injil Sinoptik, Injil Matius pasal 16 ayat 17, Tuhan Yesus sangat puas dengan jawaban Rasul Petrus yang mengatakan engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi. 所以呢，耶稣基督对彼得说，他说彼得，他说西门巴约拿，彼得的名字也是叫做西门，他有另外一个名字，也是说西门巴约拿，巴就是某某人的儿子啊，巴约拿，约拿就是约拿了，巴约拿就是约拿的儿子西门啊，是彼得的别名。西门巴约拿，你是有福的，你是有福的。为什么有福的呢？因为你答得很对。为什么你答得很对？你比别人更聪明吗？也不是的。耶稣说你是有福的，因为你的答案呢，不是从血肉之体指示你的，乃是我在天上的父指示你的。Di dalam Injil Sinoptik Matius pasal 16 ayat 17, Tuhan Yesus sangat puas dengan jawaban Petrus. Ya, maka Yesus berkata kepada Petrus, Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bin Yunus anak Yunus. Ya, Simon anak Yunus. Simon adalah nama lain daripada Petrus. Ya, jadi bapaknya adalah Yunus. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kenapa berbahagia? Sebab bukan manusia yang menyatakan jawaban itu, ya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Simon Petrus bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Yesus puas dengan jawaban ini, bukan berarti Simon lebih pintar daripada teman-temannya. Ya. Jawaban tepat ini karena apa? Yesus bilang karena Bapa yang di sorga, ya, yang menyatakan kebenaran ini di dalam hati Simon Petrus, sehingga dia mengenal, ya, Yesus adalah Sang Mesias, ya. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah yang diurapi oleh Allah。今天你和我们能够认识耶稣基督是救主，是弥赛亚，这完全是什么呢？这完全是上帝借着圣灵在我们心中指示我们啊，指示我们。你看世界这么多的宗教，为什么我们会相信耶稣基督呢？为什么我们会拣选？好像是我们拣选这个基督教呢？为什么我们会相信耶稣基督是救赎主呢？我们会接受耶稣，我们会相信耶稣，这完全是天父上帝借着圣灵在我们的心中感动我们，开我们的眼睛，使我们能够认识耶稣就是救主。今天世界上很多人不是基督徒，他们也相信耶稣的存在，可是他们认为耶稣不过是犹太人的一个拉比，一个老师，他已经死了但是基督徒的相信不但是如此，基督徒更相信耶稣基督为人的罪，他死为什么？是为人的罪而死的，是救赎我们，他死了以后3天复活。这样的认识乃是圣灵在我们心中的工作。所以其实耶稣基督在约翰福音说，不是你们拣选我拣选耶稣做我的救主我这么多的宗教里面，我选择基督教
不，耶稣说，不是你们选择我，乃是我拣选你们，我拣选你们，并且叫你们怎么样呢？叫你们结果子，就是叫你们信了耶稣以后，就带领许多迷失的人归向耶稣基督。Saudara sekalian, Yesus berkata kepada Simon Petrus, engkau bahagia, engkau bisa menjawab dengan tepat. Ini bukan karena kepintaran kamu ya, ini karena apa? Karena sebab bukan manusia yang menyatakan itu, kebenaran itu kepada kamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara sekalian, hari ini saudara dan saya, kita bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan Allah Bapa melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Di dalam dunia begitu banyak iman kepercayaan, begitu banyak agama. Kenapa kita bisa percaya Tuhan Yesus? Kenapa kita bisa memilih agama Kristen? Sepertinya kita memilih, padahal bukan. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, bukan, tetapi aku yang memilih kamu. Kata Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, Tuhan sudah pilih kita supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya menghasilkan buah, membawa jiwa-jiwa yang masih di luar keselamatan Tuhan, supaya diperkenalkan Tuhan Yesus, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jadi maka Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, engkau sungguh-sungguh bahagia, ya, karena engkau mendapat apa? Mendapat petunjuk. Saudara dan saya, kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita bisa menerima Tuhan Yesus, kita bisa meresponi panggilan Tuhan Yesus untuk percaya kepada Dia. 8章第34节，当彼得承认耶稣是基督之后呢，第34节接下去，耶稣严严地警戒他们，不要告诉别人他是弥赛亚。为什么呢？耶稣基督不是叫我们宣扬他吗？传扬他吗？为什么现在耶稣基督对彼得、对门徒说，不要去宣扬他弥赛亚的身份呢？为什么呢？因为耶稣知道当时的门徒还非常需要耶稣更多的教导。当时的人对耶稣弥赛亚的观念，有些人虽然说耶稣是弥赛亚，但是他们对弥赛亚的观念很多是错误的。有人以为弥赛亚是救主，怎么救主呢？就是要救犹太人脱离罗马人的统治，脱离罗马人的殖民地脱离罗马人的殖民地，使犹太人重新能够活得自由他们想象中的这个弥赛亚就是犹太人的民族英雄记得吗？就好像上一回我们讲耶稣用5饼2鱼行神迹，喂养5000个男人，不是有很多很多的人要强迫他做王吗？是吗？他们认为这就是我们的弥赛亚，这就是我们的救主。所谓救主，在他们的思想里面就是救我们脱离罗马的铁手的统治。其实我们已经说过，耶稣基督第一次降世为人是要救赎人类的罪使到相信他的人能够重生得救，能够改变人内在的生命。所以耶稣第一次来到世界并不是要做这世界的王。 Saudara sekalian, setelah Petrus mengikrarkan mendeklarasikan iman kepercayaannya, berkata bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Nah, setelah itu ayat 30, Yesus melarang mereka melarang murid-muridnya, melarang dengan keras. Larang apa? Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia sebagai Mesias. Kok lucu ya? Bukankah Yesus berkata kepada orang yang dirasuk setan di Gerasa, menyebarkan Dia. Menyebarkan apa tapi? Menyebarkan bahwa bagaimana Tuhan sudah memberikan belas kasihan kepada dia, tapi bukan bicarakan tentang Mesias.
Nah sekarang murid-murid sudah kenal Yesus adalah Mesias, tapi Yesus melarang jangan ya memberitahukan kepada siapapun juga tentang dia adalah Mesias. Kenapa saudara? Kenapa? Karena murid-murid masih sangat butuh ya pengajaran tentang Mesias. Pada waktu itu, saudara, di masyarakat Yahudi juga ada banyak orang bicara tentang Mesias. Nah, Mesias yang di dalam pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, Mesias kan juru selamat yang diurapi. Juru selamat, selamatkan orang Yahudi. Selamatkan orang Yahudi apanya? Selamatkan mereka dari tangan besi, dari pemerintahan, dari kolonial, dari jajahan orang Roma. Ya. Jadi Mesias di dalam pikiran orang Yahudi pada waktu itu adalah seorang tokoh di dalam dunia politik yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi supaya orang Yahudi bisa kembali mendapat kemerdekaan. Jadi Mesias di dalam pikiran mereka adalah pahlawan nasional. Ingat nggak tempo hari kita pernah katakan bahwa setelah Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, kan Yesus mau dipaksa untuk menjadi raja. Karena mereka berpikir inilah Mesias, inilah raja kita, ya, yang bisa menyelamatkan kita nih. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menyelamatkan kita dari tangan kekuasaan Roma. Tapi saya sudah katakan pada waktu itu ya, saudara ya, beberapa minggu yang lalu, kedatangan Yesus yang pertama kali yang kita rayakan hari Natal itu ya. Pertama kali Yesus datang ke dalam dunia tujuannya untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia, untuk melahirbarukan ya hidup manusia yang mau percaya kepada Dia, untuk mengubah hidup ya manusia. Saudara sekalian, bicara lahir baru seperti apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, harus lahir baru bisa melihat kerajaan sorga, baru bisa masuk kerajaan sorga. Nanti kedatangan yang pada kali yang kedua baru menjadi raja. 所以彼得的回答虽然是完全的正确，然而门徒对耶稣这个弥赛亚的这个身份呢，还是需要很多的了解，在很多重要的这个终点上，他们还需要被矫正。因此，耶稣基督禁止他们不要先宣扬他的身份啊，不要先直接告诉人耶稣是弥赛亚。等下如果人家进一步问你，你解释错了，怎么样呢？所以呢，耶稣需要有更多的时间，更详细的把他弥赛亚的身份、他的工作、他的救赎他要怎么样受苦怎么样要为我们的罪被钉在十字架上，代替我们，救赎我们，他要讲解这一些，而且要告诉门徒，按照神的旨意，他将要受死，将要被钉在十字架上。Maka itu saudara sekalian, walaupun jawaban Rasul Petrus begitu sempurna, tepat sekali, namun saudara, seperti tadi yang saya katakan, di dalam komunitas Yahudi pada waktu itu banyak orang ya punya konsep terhadap Mesias itu salah. Ya. Dianggap bahwa Mesias adalah tokoh politik. Seperti itu. Murid-murid juga ada konsep seperti itu, saudara. Maka sebelum diluruskan, ya, sebelum dijelaskan di dalam kebenaran yang sangat basic, yang sangat penting sekali, sebelum itu mereka dengar daripada Tuhan, Yesus melarang dengan keras, jangan kamu kabarkan tentang status kemesiasan saya. Nanti jangan sampai kamu salah bicara, atau orang bertanya kamu salah menjelaskannya. Ya, jadi Mesias itu memang menjadi juru selamat, memang akhir ujung-ujung mau jadi raja, tetapi sebelum dia jadi raja, dia harus apa? Dia harus menderita terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. 所以在第31节，从此，这个从此是什么意思呢？什么叫做从此呢？从此就是自从彼得宣告他们的信仰，门徒的信仰，你就是基督。
自从这个宣告之后呢，圣经说，从此耶稣就告诉门徒，他必须受许多的苦，被长老、祭司长、文士曲解，而且被钉在十字架上，3天以后复活。这是耶稣第一次明白的告诉他们，我将要受苦，我将要被拒绝，我将要被杀，将要被钉在十字架上。自从彼得有这样的认识之后，时候到了，耶稣才讲。那么以前呢，主耶稣没有告诉他们这一点，但是现在彼得跟门徒们清楚知道，他就是弥赛亚，他就是弥赛亚。所以耶稣要进一步的告诉，这个弥赛亚不是政治上的弥赛亚，所以你们要了解。那么现在耶稣觉得是时候要告诉他们，对，弥赛亚是荣耀的主，弥赛亚要做王的，可是还没有做王以前，我要受许多许多的苦。Saudara, Alkitab berkata ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, yaitu dirinya, harus menanggung banyak penderitaan. Nah, kemudian mulailah. Kemudian apa, saudara? Setelah Petrus, ya, dan juga murid-muridnya mengenal Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat. Setelah ada pengetahuan pengenalan ini, barulah Yesus memberitahu, Mesias ini bukan Mesias yang seperti kamu pikirkan, tokoh politik. Ya, untuk apa? Untuk memberontak kepada Roma, memberikan kemerdekaan kepada bangsa Yahudi. Bukan seperti itu. Oh, ini di luar dugaan mereka. Maka itu perlu, ya, sebelum mereka ada pengertian tentang penderitaan Tuhan Yesus sebagai Mesias, mereka tidak diizinkan untuk memberitakan status kemesiasan Yesus. Ya. Maka di dalam ayat 31, Yesus berkata anak manusia, yaitu menyebut dirinya, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, sebelumnya Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang penderitaan dia. Ini adalah kali yang pertama. Dia membicarakan dia harus menderita, dia harus sengsara, dia harus dipantek di kayu salib, menggantikan posisi kita itu, saudara. Ini pertama kali. Yaitu setelah pengakuan, pengenalan Petrus dan murid-muridnya mengenal dia adalah Mesias. Itu jawaban yang benar, tepat sekali. Tapi Mesias yang kayak bagaimana? Maka di dalam ayat 31, Mesias yang menderita. Mesias yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mesias ini harus menderita, ditolak, dan dibunuh, dipantek. 3 hari kemudian bangkit. 32节到33节，我们看见，听见了这些话以后呢，怎么样呢？我们看见耶稣又面临一个试探。那么这个试探呢，是来自于不是魔鬼，后面是魔鬼，但是外表上看起来，这个试探是来自于他的亲信，一个很好的朋友啊，就是他自己的门徒，他的亲信，就是彼得。彼得听见耶稣要受苦，要被拒绝，要被杀害，他马上就反应了，也代表其他的门徒听见了耶稣这一番话，就是第31节要受苦，要被钉死。彼得怎么说呢？彼得就开口说话，他就拦住耶稣。在第32节，彼得就拉着耶稣，拉他到一边。英文圣经说，拉他到一边，责备他。你看，责备他。好像就说，耶稣啊，你讲什么啊？你讲什么话？
怎么你会受苦？怎么你会受苦？怎么你会被杀害？这不可能的啊！他们要杀害你以前，先面对我这个彼得啊！所以他就把耶稣拉到一边。因你们圣经说，把他拉到一边，就责备他：你说什么呀？为什么讲到你受苦？你不会的，有我们在啊！有我们的在，好像是说那些要害你的人，先跨过我的实体，先跟我斗，他们才能够怎么样呢？他们才能够把你杀害，Saudara sekalian, setelah ayat 31, Yesus berkata bahwa dia akan menanggung penderitaan, dia akan ditolak, dia akan dibunuh. Setelah dengar itu, saudara, Yesus menghadapi satu pencobaan lagi. Petrus, saudara. Bagaimana, saudara? Petrus dia bilang, nggak bisa terjadi. Ya, dia membela Tuhan Yesus. Dia dalam ayat 32. Yesus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Coba, Yesus ditegur oleh dia. Ya, ibaratnya Petrus ngomong begini, Guru, apa-apaan sih nih? Ngomong apa nih Guru? Ya, siapa yang berani memperlakukan engkau seperti itu? Ya, siapa yang berani membunuh engkau? Nih, lewatin dulu nih mayat saya. Ibaratnya begitu, saudara sekalian. Ya. Peter setua爱主，对不对？ Betapa sayangnya akan Tuhan Yesus. Ya, Petrus ini. 但是我们看耶稣的反应怎么样？ Lalu kita lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. 33节，耶稣转过身来，耶稣转身看着门徒，但是对彼得说，他说：“撒旦退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。” Mendengar kata-kata Petrus ini, ya, kan Petrus menegur Tuhan Yesus, nggak akan terjadi. Siapa yang berani apa-apain Guru? Nih, lewatin dulu nih mayat saya. Ya, saudara, malah Tuhan Yesus menegur Petrus. Ayat 33. Yesus berpaling memandang murid-murid, tapi ngomongnya kepada Petrus. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan memikirkan apa yang dipikir oleh manusia. 为什么耶稣对彼得好像对彼得的爱护是吗？有这么强烈的回应呢？耶稣说，因为彼得没有考虑神的旨意，彼得就想到人性的愿望，想到人性的感觉。彼得对耶稣做王很感兴趣，但是他对耶稣所说的耶稣要受苦，这个弥赛亚也是一个受苦的仆人，彼得他不能够接受。彼得要跟随的是荣耀的弥赛亚，是弥赛亚是很荣耀的，但是还没有得到荣耀以前，弥赛亚要先受苦。这是彼得和门徒万万没有想到的，他们不认识的。所以呢，还没有这个认识以前，耶稣不要他们宣扬他弥赛亚的身份。Saudara, kenapa reaksi Tuhan Yesus begitu keras terhadap, sebetulnya kalau kita lihat kan ini kan perlindungan cinta kasih Rasul Petrus dan murid-murid kepada Yesus kan, tidak mau dia menderita kan. Ya. Tetapi Yesus berkata bahwa Petrus dan murid-murid, termasuk murid-murid ya, tidak memikirkan kehendak Allah, hanya memikirkan keinginan dan perasaan manusia. Petrus sama juga murid-murid yang lain cuma mau Yesus menjadi raja, tidak mau Yesus menderita. Ya, memang Yesus adalah Mesias, raja yang mulia. Tetapi Mesias ini sebelum mendapat kemuliaan, dia harus menjadi seorang hamba yang menderita. Nah, inilah yang murid-murid
Petrus dan juga kebanyakan orang Yahudi yang masih belum tahu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak mau mereka memberitakan, menyiarkan status kemesiasan Yesus sebelum mereka mengetahui bahwa Mesias yang mulia ini terlebih dahulu harus menderita, harus mati untuk menggantikan posisi kita manusia yang berdosa. Sebelum mengerti ini, jangan bicara Mesias. 你还记得吗？耶稣基督不是3次受魔鬼的试探吗？其中这一个试探，最后一个试探，魔鬼带耶稣到高山上，叫耶稣拜他，是不是？你拜我，我就把天下的荣华富贵给你，你就做这个世界的王了。耶稣不是拒绝吗？耶稣拒绝他。那么耶稣拒绝以后，圣经告诉我们说，在符类福音告诉我们说，撒旦用尽了他的一切的方法试探耶稣，失败了。路加福音第4章13节那边说，魔鬼撒旦就暂时离开耶稣，暂时离开耶稣。在英文圣经是说，等候别的机会再来，就在试探你，再来再试探你。所以呢，那个时候他试探耶稣失败了，现在再一次试探耶稣，但是利用耶稣的亲信，利用耶稣所爱的门徒彼得啊，你怎么可以受苦？你怎么可以上十字架？不可以有我彼得，你知道吗？所以耶稣就拒绝他啊，因为魔鬼撒旦要利用耶稣的门徒啊，利用信主的人你不可以上十字架，耶稣不上十字架，你我就没有希望了。所以耶稣责备彼得，并不是痛恨他。那下一章我们就看见证明，耶稣并没有痛恨，没有痛恨彼得，不过他要矫正彼得和门徒对弥赛亚的观念的错误。所以在第33节不是说吗？耶稣转过身来看门徒，对彼得说，什么意思呢？话因为是彼得在说嘛，所以耶稣要回应他，但是眼睛是看作门徒，也意思是说，也是对门徒说这个话，你们不要送撒旦的计谋来拦阻我啊！所以从这件事情就证明什么呢？证明门徒彼得和其他的门徒对耶稣的这个弥赛亚的观念还有错误，还必须得到矫正。Saudara sekalian, saudara masih ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis? Iblis mengajak dia ke gunung, tempat yang tinggi sekali, memperlihatkan kejayaan dunia. Iblis bilang, kalau kamu sembah aku, ya aku memberikan ini semua nih, sekarang aja kamu udah boleh jadi raja nih, nggak usah tunggu nanti. Yesus kan menolak. Nah, di dalam Injil Sinoptik Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, setelah iblis memakai strateginya, ya, siasatnya mencoba Yesus dan gagal, hanya Lukas yang mencatat. Katakan, untuk sementara iblis meninggalkan Yesus. Apa artinya? Artinya menunggu kesempatan yang lain lagi untuk mencobai Yesus, untuk mencegah supaya dia jangan naik ke kayu salib. Ya, kalau Yesus nggak naik ke kayu salib, matilah kita. Nggak ada yang menggantikan hukuman dosa kita, saudara sekalian. Ya. Nah, sekarang datang lagi pencobaan. Cuma iblis sembunyi di balik layar, sembunyi di dalam diri, sembunyi di dalam perkataan Petrus. Kan Petrus bilang, mana boleh, siapa yang berani membunuh kamu, guru? Ya kan, nggak boleh dong. Nah, saudara, itu siasat iblis. Maka Tuhan Yesus bilang, hei, nyahlah iblis daripadaku. Jadi Tuhan Yesus bukan bilang Petrus itu iblis, bukan. Tuhan Yesus tahu
Iblis memakai Petrus. Saudara sekalian, jangan pikir anak Tuhan nggak bisa dipakai ya oleh setan ya. Kalau kita nggak hati-hati saudara, kita nggak dekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa dipakai oleh iblis, saudara sekalian. Rasul Petrus dipakai oleh iblis untuk mencegah Yesus jangan naik ke kayu salib. Maka Yesus nggak bilang Petrus, langsung bilang, hei iblis, nyahlah engkau. Ya, nyahlah engkau. Tidakkah kamu tahu bahwa anak manusia harus dipandang di kayu salib, menggantikan posisi kalian, baru kalian bisa selamat. Nah, saudara sekalian. Jadi setelah Yesus 3 kali dicoba, iblis bukannya stop di situ, mati kutu. Tidak, saudara. Ini kesempatannya datang, dia pakai Rasul Petrus. Ya, Yesus ditarik ke samping sama Petrus, ditegur sama Petrus. Maka Yesus bilang keras sekali, nyahlah iblis, karena kamu nggak memikirkan kehendak Tuhan. Ya, dikatakan di situ ya. Kamu tidak memikirkan apa? Tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan pikirkan apa? Tuhan pikirkan bagaimana supaya manusia bisa selamat. Tapi kamu cuma memikirkan keenakan, kenyamanannya. Kalau saya mau enak-enak, saya nggak dipantik dari salib. Tapi bagaimana kalian? Nah, ini yang murid-murid tidak terpikir. Tidak terpikir. Maka saudara sekalian, murid-murid ini perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Ya, diperbaiki konsep-konsep yang keliru itu, saudara sekalian. 34到35节，耶稣就告诉他们，你知道吗？你要做我的门徒，做耶稣的门徒是怎么一回事呢？34节、35节，做门徒要舍己，背十字架跟从。3个动词，舍己就是放下自己的想法。接受上帝的旨意，那个就是舍己啊。好了呢，就要舍己，还要背十字架。什么是背十字架呢？就是甘愿，就是肯愿意，为了信仰，为了耶稣基督，被人家误会了，被人家拒绝了，被人家讥笑了，甚至于受苦，那个叫做背十字架。还有要跟从主。就是要以耶稣基督为你的王，为你的主人。仆人是要跟从主人的百姓是要跟从他们的王，是不是？就是这个。Ayat 34-35, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Apa yang maksudnya menjadi murid? Bagaimana sih menjadi murid Yesus? Ada 3 kata kerja. Ya. Kamu harus menyangkal diri, memikul kayu salib, mau ikut Tuhan. Itulah artinya menjadi murid Yesus. Menyangkal diri artinya apa? Mengesampingkan, membuang pendapat kita sendiri. Ya, biar kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Pendapat Tuhan menjadi pendapat saya, karena hanya Dia yang tahu. Dia adalah sumber daripada segala hikmat. Itu menyangkal diri. Ya. Buang kemauan kita. Karena kemauan kita nggak tepat. Ya. Kemauan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita punya kehendak dibuang. Itu namanya menyangkal diri. Ya. Pikul kayu salib artinya apa? Artinya mau menderita untuk Tuhan. Mungkin karena Tuhan, karena iman kepercayaan kita kepada Dia, mungkin kita diejek orang, kita ditertawai, kita ditolak, bahkan kita juga mungkin bisa dianiaya. Itu pikul salib. Dan mengikut Tuhan, apa artinya? Tuhan bukan saja jadi juru selamat, tetapi Tuhan jadi majikan. Di mana majikan, di situ hambanya dong. Ya kan? Di situ hambanya. Di situ pembantunya. Yesus menjadi juru selamat dan Dia juga bos kita. Dia juga raja kita. Di mana raja, rakyat harus ikut raja kan? Ya, rakyat harus ikut presidennya dong. Mimpin kita bagaimana? Ya, untuk menjalankan hidup yang bahagia. Presiden, raja memikirkan kebahagiaan untuk rakyatnya, saudara sekalian. Waduh, nggak enak dong kalau begitu. Tidak, saudara.
36到37节，耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人能够拿什么来换生命呢？生命是最宝贵的。所以你不要看见说哦，背十字架很痛苦，不是的，很痛苦，受一点损失，不过是在世界上几十年而已。但是呢，以耶稣基督做我们的救主，做我们的君王，他给我们永恒的盼望。他是万王之王，万主之主。我们跟随他，我们有永恒的生命。所以我们所求的不是这个世界短暂的荣耀、名利、富贵，我们乃是看更远的。所以在第38节，耶稣说，在这邪恶的时代，如果有什么人把我跟我的道当作是可耻的，耶稣说，将来在我天父的国里面，我也要把那个人当作是羞耻的。Saudara sekalian, jangan kita berpikir, wah kalau gitu jadi murid Yesus nggak ada senangnya dong. Bukan tidak ada senangnya, saudara. Kesenangan dunia cuma hanya puluhan tahun. Tetapi kita ikut Tuhan, itu kekal untuk selama-lamanya. Maka ayat 36, 37, Yesus berkata, jikalau kita memenangkan dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa, apa artinya? Hanya puluhan tahun saja. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, selama-lamanya. Maka di dalam ayat 38, Tuhan Yesus berkata, ayat 38, Yesus berkata, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan zaman yang berdosa ini, ya, barang siapa yang merasakan malu akan anak manusia akan daku, dan malu apa dengan kebenarannya aku katakan, maka nanti di kemudian hari aku juga menganggap melihat orang ini malu adanya. Saudara sekalian, kalau kita merasakan mengikut Tuhan, memikul salib terlalu susah, ya, diejek orang, dikatain orang, malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata, ayat 38, nanti di dalam kerajaan sorga, kerajaan Bapakku, aku juga tidak mau mengaku kamu. Kamu bisa merasa malu karena saya juga malu mengaku kamu. 但愿上帝给你我智慧聪明，有得救的智慧，能够做一个正确的选择来回应耶稣基督的呼召。 Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberikan saudara dan saya hikmat keselamatan, supaya kita bisa mengambil suatu keputusan, pemilihan yang tepat. Memilih Yesus sebetulnya adalah memberikan respon positif terhadap panggilan Yesus di atas diri kita. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你把这个非常重要的信息赐给我们。主啊，你帮助我们能够认识你，不但是从别人的口中认识你，帮助我们能够从你自己的口中，从你所说的话，从圣经里面正确的认识你。让我们愿意花时间，付上一点的代价来亲近你，来认识你，做一个正确智慧的选择。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau memberikan suatu kebenaran yang crucial, yang sangat penting sekali bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar dan tepat, supaya kami mengenal Tuhan bukan saja dengar orang lain, bahkan bukan hanya dengar saja khotbah, tetapi kami sendiri harus mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Kami sendiri butuh membaca langsung Alkitab, yaitu firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa kami di dalam surga untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天的信息告诉我们，耶稣基督是弥赛亚，是救主。世上每一个人都需要与耶稣基督建立个别的关系，需要花时间个别的而且正确的认识他，与他建立人与救主的关系。Firman Tuhan sore hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias,
Kristus juru selamat. Setiap makhluk, setiap manusia butuh memakai waktu secara pribadi untuk mengenal Tuhan Yesus dan menjalin hubungan pribadi dengan Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita angkat puji-pujian PPK bagian belakang nomor 1. Tiap orang patut tahu siapa Yesus。我们唱圣教诗歌后面的部分，第一首，人人都应该知道耶稣是谁。